Hari ni aku nak share dengan korang semua ringkasan cerita daripada siri anime Ultraman yang telah ditayangkan di Netflix pada tahun 2019. Siri anime Ultraman ni sebenarnya telah diadaptasi dari satu manga yang bertajuk Ultraman yang telah diterbitkan pada tahun 2011. Siri anime Ultraman ni ada 13 episod dan mengambil latar masa berpuluh-puluh tahun selepas Ultraman pertama yang datang ke bumi pulang semula ke planet asalnya. Cerita ni kalau kita tengok ada dua konflik utama. Konflik yang pertama ialah tentang watak utama yang cuba untuk menerima keadaan diri dia yang memiliki genetik Ultraman. Watak utama dalam siri anime Ultraman ni nama dia ialah Shinjiro Hayata dan dia ni adalah anak kepada human host Ultraman pertama yang datang ke bumi iaitu Shin Hayata. Inilah yang menjadi punca kenapa Shinjiro Hayata tu memiliki genetik Ultraman. Disebabkan kuasa luar biasa yang ada pada Shinjiro Hayata kerana memiliki genetik Ultraman, dia telah dipilih untuk menyertai satu pasukan rahsia yang bernama Special Science Search Party ataupun SSSP. SSSP telah memberikan sut perisai yang menyerupai Ultraman kepada Shinjiro Hayata. Tujuannya supaya dia boleh gunakan sut perisai itu untuk membunuh alien yang telah banyak membunuh manusia di bumi. SSSP telah mula buat sut ni selepas diorang mengesyaki ada satu alien yang bernama Bemula yang telah meletupkan sebuah kapal terbang penumpang suatu ketika dahulu. Sepanjang memakai sut Ultraman tu, Shinjiro mula belajar tentang dirinya sendiri dan perlahan-lahan cuba untuk menerima takdir bahawa dia dipilih untuk menjadi Ultraman. Konflik yang kedua pula ialah tentang pengkhianatan yang telah dilakukan oleh satu pertubuhan alam semesta yang bernama Star Cluster Alliance. Sejak Ultraman yang pertama sampai ke bumi pulang semula ke planet Nebula M78, bumi tak pernah lagi diserang oleh mana-mana makhluk asing. Ini kerana pemimpin-pemimpin kat bumi dah buat satu perjanjian damai dengan Star Cluster Alliance supaya makhluk asing tidak lagi mengganggu bumi. Tapi rupa-rupanya tanpa disedari, Star Cluster Alliance ni telah mengkhianati perjanjian damai tu. Diorang lah sebenarnya yang dah hantar sekumpulan pembunuh upahan yang terdiri daripada makhluk asing untuk memusnahkan kapal terbang penumpang tu, dan bukan Bermula yang sebenarnya memusnahkan kapal terbang tu. Sebabnya sebelum Star Cluster Alliance ni membuat perjanjian damai dengan pemimpin-pemimpin bumi, diorang sebenarnya dah hantar satu advanced research team kat bumi. Jadi tak nak kantoi yang diorang ada hantar research team kat bumi, diorang pun hantar sekumpulan alien pembunuh upahan untuk bunuh semua ahli advanced research team yang masa tu ada dalam kapal terbang penumpang. Semua orang dalam kapal terbang penumpang tu telah mati akibat serangan tu kecuali seorang budak yang bernama Seiji Hokuto. Dia telah diselamatkan oleh Bemula dan kemudian Bemula menyerahkannya kepada Yapul untuk menjaganya. Selepas meningkat remaja, Hokuto berjaya menjejaki kumpulan alien pembunuh upahan yang telah membunuh keluarganya. Dia nak balas dendam di atas kematian keluarganya. Yapul telah mencipta satu sut perisai yang menyerupai Ultraman Ace untuk diberikan kepada Hokuto, dan Hokuto kemudiannya menggunakan sut perisai itu untuk berlawan dengan kumpulan alien pembunuh upahan tu. Ketua alien pembunuh upahan tu bernama Ace Killer, dan bila Hokuto berjumpa dengan Ace Killer, Hokuto serang dia bertubi-tubi menggunakan sut perisai Ultraman dia. Tapi malangnya serangan tu tak berkesan langsung kepada Ace Killer, malah Ace Killer berjaya mengalahkan Hokuto dengan sangat mudah. Shinjiro Hayata yang ada pada masa tu pun cuba untuk membantu Hokuto, tapi malangnya dia pun berjaya dikalahkan dengan mudah. Sehinggalah masa Hokuto hampir-hampir dibunuh oleh Ace Killer, pada masa itulah Shinjiro menunjukkan kuasa Ultraman-nya yang sebenar. Badan Shinjiro pada ketika itu mula dilimpahi dengan kuasa cahaya dan dia berjaya mengalahkan Ace Killer dengan sangat mudah. Malah Shinjiro berjaya melepaskan serangan Spesium Ray ke arah Ace Killer lalu memusnahkannya serta-merta. Walaupun pada masa tu senjata Spesium Ray Shinjiro sebenarnya sudah pun rosak. Semua ini berlaku kerana Shinjiro sebenarnya memiliki kuasa cahaya di dalam badannya. Di akhir siri ini, Shinjiro akhirnya boleh menerima bahawa dia sebenarnya adalah pahlawan cahaya, dan selagi dia ada kuasa, dia akan pastikan bumi berada dalam keadaan selamat kerana dia akan terus melindungi bumi.